Pagi pertama mereka datang rumah arwah isteri Syam, tak ada apa perubahan. Ulat dan anak-anak masih banyak lagi. Pagi yang kedua sama macam pagi pertama. Pagi yang ketiga ada perubahan sikit. Ulat dan anak-anak mula berkurangan. Makin hari makin kurang hinggalah pagi yang ketujuh. Ulat dan anak-anak itu dah tak kelihatan lagi. Hilang entah ke mana. Pada sebelah petang hari ketujuh tu, Kiai ajak mereka semua tinjau sekitar kawasan rumah arwah isteri Syam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 198 hingga 200, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Syam yang tadi mengadu sakit kepala nampak sihat dan bertenaga. Bila bau kemenyan dan asap tu hilang, mereka tengok papan dinding yang roboh tu hempap semua peti hitam sampai pecah berderai. Emas, kata TJ. Barang kemas, kain baju dan barang-barang yang lain bertaburan atas lantai, dikerumuni anak-anak dan ulat pemakan bangkai. Itu harta bekas isteri saya, pakcik. Mesti selamatkan sebelum hancur. Jangan Syam, kata Datuk TJ sambil pegang bahu Syam yang nampak tak keruan tu. Semuanya dah punah, pakcik. Sabar, kata Datuk TJ. Syam terus terduduk. TJ perhati tanah milik arwah isteri Syam dan terkejut bila tengok permukaan tanah dah tak merkah, tak bergelombang, tak ada barisan ulat dan anak-anak beralun. Ulat dan anak-anak semuanya dah masuk dalam rumah. Maksudnya semua bilik saya akan hilang, pakcik. Tak berani nak cakap. Kita berusaha dan berdoa. Selebihnya kita serah pada Allah. Kamu mesti ikut kami ke rumah. Cuma dengan cara itu je kamu akan selamat. Syam terdiam. Nampak dari gayanya dia tak nak ikut. Datuk TJ pun malas nak layan kerana Syam lagi. Dia terus ajak TJ pulang. Barang-barang kemas milik arwah isterinya tenggelam dalam timbunan anak-anak dan ulat-ulat. Tiba-tiba Syam pingsan sekali lagi. Datuk TJ terus rawat Syam sampai dia sedar. Keadaan sekeliling bertambah cemas. Ulat dan anak-anak makin bertambah. Beberapa bahagian lantai yang tadi ulat tak nak dekat, sekarang mula dipenuhi dengan ulat dan anak-anak tersebut. Sebelum keadaan bertambah teruk, lebih baik kita tinggal ke rumah ni, kata Datuk TJ. Tanpa buang masa, TJ dan Datuk dia terus papah Syam keluar dari rumah tu, ikut jalan mereka masuk tadi. Mereka selamat sampai ke kawasan tanah sempadan. Disebabkan keadaan Syam tak pulih sepenuhnya, nampak macam masih berkhayal lagi, Datuk TJ buat rawatan untuk pulihkan semangat dia. Lepas rawatan, Syam macam orang baru bangun tidur. Kita dekat mana ni, pakcik? Di tanah orang, sepadan tanah arwah bini kamu. Hah? Jangan risau, kita selamat dekat sini. Hantarkan saya balik, pakcik. Tak boleh. Datuk TJ terus ajak mereka pulang. Sepanjang perjalanan balik ke rumah tu, berkali-kali Datuk TJ pesan pada TJ, jangan toleh kiri, kanan atau belakang. Berjalan kena tunduk sambil bertasbih. Sampai rumah, Haji Basilam dah menunggu. Syam tertinggal jauh dekat belakang. Bila Syam sampai dekat kaki tangga, dia terus rebah dekat kaki Datuk TJ. Saya nak ikut, pakcik. Kamu dah fikir masak-masak dan tak menyesal? Tak, pakcik. Apa yang penting selamatkan rumah pusaka dan harta benda arwah isteri saya. Syam masih terlentang dengan kedua belah tangan dan kakinya terkangkang. Dari hujung bibir kiri dan kanan meleleh air liur. Sesekali kaki dan tangannya tersentap-sentap. Kita naik, biarkan budak Syam dekat situ. Ada sebab aku buat macam tu, kata Datuk TJ. Mereka semua naik dan duduk bersila dekat ruang tamu rumah. Kemudian Datuk TJ suruh TJ berdiri dekat tingkap. Perhatikan Syam. Kalau lain macam, bagi tahu dia. Lepas tu Datuk TJ pun cerita apa yang mereka alami dekat rumah peninggalan arwah isteri Syam tu. Lepas dengar cerita daripada Datuk TJ, mereka semua buat keputusan nak berbincang dengan ketua kampung, Pak Imam, guru agama. Lepas solat Zuhur nanti, macam mana nak bantu si Syam ni. Tak lama lepas tu Datuk TJ suruh TJ
TJ ambil air 1 baldi besar dekat perigi untuk disiramkan ke tubuh Syam. Sebelum siram, Datuk TJ baca surah Al-Fatihah 100 kali. Lepas tu TJ siram daripada kepala sampai ke kaki. 3 kali TJ kena buat macam tu. Selesai siram, Syam terus bangun. Dia nampak bersemangat. Lepas tu Datuk TJ suruh TJ bawa Syam pergi mandi dekat perigi, tukarkan pakaiannya dan bawa dia masuk ikut pintu belakang. TJ pun buat apa yang Datuk dia suruh hingga selesai. Tepat pukul 12.05 tengah hari, Syam dah berpakaian kemas duduk berhadapan Datuk TJ dekat ruang tengah rumah. TJ dan Andi duduk dekat sebelah kiri dan kanan Syam. Beberapa minit kemudian, Haji Basilam muncul bawa secawan kopi, sepiring keledek rebus dan kelapa parut. Lepas tu Datuk TJ suruh Syam makan. Masa Syam makan, TJ nampak Datuk dia dengan Haji Basilam berbisik, macam ada sesuatu yang mereka bincangkan. Lepas Syam habis makan, Datuk TJ suruh TJ bawa cawan dan piring kosong ke dapur dan bersihkan. Lepas bersihkan, TJ datang ke ruang tengah semula. Dia tengok Pak Imam, ketua kampung dan seorang lelaki tua dalam lingkungan 80-an pakai serban hijau dah berada dekat ruang tengah. Sebelum mulakan perbincangan, ketua kampung perkenalkan lelaki tua yang duduk sebelah Pak Imam tu. Namanya Kiai Masroh, sedara ketua kampung, orang Tasikmalaya. Bila dengar masalah Syam, dia sedia nak membantu. Kemudian Kiai Masroh suruh Syam datang dekat dia dan letak tangan kirinya atas bahu kanan Syam. Dia suruh Syam baca Al-Fatihah dan Ayatul Kursi. Lepas Syam baca, Kiai Masroh tersenyum. Orang lain yang mangka-nangka, kamu yang kena getah. Tak apa, dengan izin Allah semuanya akan selesai, kata Kiai. Semua yang berada dekat situ anggukkan kepala. Perlahan-lahan Kiai jatuhkan tapak tangan kirinya. Kita jumpa dekat masjid lepas solat Isyak. Saya beritahu apa yang patut kita buat, kata Kiai. Semua terpinga-pinga. Lepas tu Kiai Masroh bangun dan bersalaman dengan Datuk TJ, Haji Basilam, Andi, Syam dan TJ. Kami balik dulu, kata Pak Imam. Walaupun waktu solat maghrib ada lebih kurang 3 jam lagi, tapi TJ dan Andi sengaja pergi awal ke masjid. Lepas solat maghrib, mereka dengar ceramah agama daripada Kiai Masroh. Lepas solat Isyak, Kiai Masroh umumkan pada para jemaah, mulai malam esok mereka akan buat bacaan Yasin selama 7 malam dan Kiai mulai untuk pengampunan dosa arwah isteri Syam. Bila dengar Kiai cakap macam tu, Syam jadi marah dan malu. Kurang ajar, Kiai ni nak malukan aku, kata Syam. Baru je Syam nak bangun, Datuk TJ tahan dan nasihatkan dia. Syam anggukkan kepala dan terima nasihat Datuk TJ tu. Tak ada seorang pun jemaah yang bangkang cadangan Kiai Masroh tu. Semuanya setuju. Lepas tu para jemaah pun tinggalkan masjid. Pak Imam dan Kiai Masroh ikut Datuk TJ dan Haji Basilam balik ke rumah. Sampai rumah, Datuk TJ tanya pada Kiai, berapa lama si Syam tak boleh balik dan tidur dekat rumah dia? Kata Kiai, Syam boleh balik rumah tapi mesti berteman. Tak boleh balik seorang diri. Masa yang dia boleh balik rumah 11 pagi. Antara pukul 7 membawa ke pukul 8 pagi. Dia tak boleh tidur dekat rumah sendirian, mesti berkawan. Larangan ni selama 7 hari 7 malam selama pembacaan Yasin diadakan. Kalau macam tu, apa gunanya saya balik rumah waktu pagi? Buang masa je, kata Syam. Kata Kiai, tujuannya untuk Syam tengok adakah ulat dan anak-anak itu bertambah atau berkurangan. Kalau kurang, artinya usaha mereka diberkati Allah. Kalau bertambah atau tak kurang, mereka kena berikhtiar lagi. Jangan putus asa. Syam puas hati dengan apa yang Kiai katakan. Malam makin dingin. Andi panjangkan leher, tengok jam dekat dinding. Dah pukul 12 malam. Ada lagi perkara yang mesti dibuat, kata Kiai. Apa dia, tanya Syam. 1/5 dari harta si mati harus digunakan ke jalan Allah, jawab Kiai. Semua terdiam. Tak ada siapa yang buka mulut. Disebabkan tak ada siapa yang bertanya, Kiai anggap kerja ni dah selesai. Perlahan-lahan Kiai bangun. Pak Imam pun bangun juga. Maafkan saya, biar kami balik dulu. Pak Imam dah mengantuk nampaknya, kata Kiai. Mereka semua iringi Pak Imam dan Kiai melangkah ke muka pintu dan berdiri dekat situ. Kata Kiai, masa arwah isteri Syam masih hidup, dia terlalu tamak kumpul harta sampaikan hak orang pun dia rampas. Kedekut pula tu, tak nak bahagikan hartanya walaupun untuk tujuan amal. Nak tolong orang susah, jauh sekali. Haji Basilam dan Datuk TJ hanya mengangguk je kepala. Kemudian Kiai dan Pak Imam pulang ke rumah. Malam tu, Datuk TJ suruh TJ tidur sebilik dengan Andi dan Syam. Sebilik dengan Andi tak jadi masalah, tapi sebilik dengan Syam tu yang TJ risau. Nak tak nak terpaksa juga sebab arahan daripada datuk dia. Lebih kurang pukul 2 pagi, TJ terjaga. Perlahan dia buka pintu bilik. Nampak datuk dia tengah solat tahajud dekat ruang tengah rumah. Lepas tu dia rapatkan pintu semula. Alhamdulillah,
Tak ada apa yang jadi sepanjang malam tu. Esoknya setiap pagi TJ dan Andi kena temankan Syam balik ke rumah arwah isterinya. Kalau ada tambahan tugas kena buat, Pak Kiai akan beritahu Datuk TJ atau Haji Basilam untuk disampaikan pada mereka berdua tanpa pengetahuan Syam. Pagi pertama mereka datang rumah arwah isteri Syam, tak ada apa perubahan. Ulat dan anak-anak masih banyak lagi. Pagi yang kedua sama macam pagi pertama. Pagi yang ketiga ada perubahan sikit. Ulat dan anak-anak mula berkurangan. Makin hari makin kurang hinggalah pagi yang ketujuh. Ulat dan anak-anak itu dah tak kelihatan lagi, hilang entah ke mana. Pada sebelah petang hari ketujuh tu, Kiai ajak mereka semua tinjau sekitar kawasan rumah arwah isteri Syam. Terbayang kepuasan di wajah Pak Kiai dan yakin dengan kuasa Allah kejadian tu tak akan berulang lagi. Jangan lupa bahagikan harta bekas isteri kamu tu Syam, kata Kiai. Lepas puas hati dengan keadaan rumah Syam tu, Kiai ajak mereka semua tinggalkan kawasan rumah tu. Bila semua syarat dah ditunaikan, saya boleh tinggal dekat sini tak Pak Kiai? Kata Syam sambil melangkah. Kata Kiai, dah tentu boleh, tapi dengan syarat Syam mesti bergaul dengan orang-orang kampung, selalu berjemaah dekat masjid, rajin bersedekah, buang semua barang-barang pemujaan arwah. Kalau takut nak buang, minta tolong pada Datuk TJ dan Haji Basilam. InsyaAllah, kata Datuk TJ. Hari yang ke-17 Syam dah boleh tidur rumah bekas isterinya tanpa ditemani oleh sesiapa. Tapi atas permintaan Syam dan arahan Datuk TJ dan Andi kena teman Syam bermalam dekat rumah bekas isterinya selama seminggu. Setiap pagi lepas balik dari rumah Syam, Datuk TJ dan Haji Basilam mesti tanya apa yang mereka rasa, kena ganggu atau tak, keadaan Syam masih tidur macam mana, dia mengigau ke tak, ada tetamu tak diundang datang atau tak. TJ dan Andi jawab semua pertanyaan tu dengan satu jawapan, tak ada. Habis seminggu mereka tidur dekat sana, Datuk TJ suruh sambung lagi 2 minggu. TJ dan Andi saling berpandangan, nak tak nak mereka terpaksa juga. Alhamdulillah, tempoh 2 minggu yang ditetapkan mereka lalui dengan aman. Syam dah semakin berani dan tak nak TJ dan Andi temankan dia lagi. Walaupun Syam dah pulih dari gangguan makhluk halus, Datuk TJ nak duduk dekat situ lagi 2 minggu. Dalam masa 2 minggu tu, Datuk TJ minta Haji Basilam tolong dia awasi gerak-geri Syam. Dalam 2 minggu tu, 24 jam semua gerak-geri Syam diawasi. Syam pun dah banyak berubah. Setiap malam dia bangun solat tahajud. Menjelang subuh dia baca Quran, kemudian ke masjid solat berjemaah dengan orang-orang kampung. Namanya mula disebut-sebut sebagai manusia yang pemurah. Besok berakhirlah tempoh 2 minggu tu. Dalam rancangan Datuk TJ, lepas solat subuh atau sebelum matahari pagi terbit, dia akan ke Sungai Penuh. Dari situ dia dan Haji Basilam akan menuju ke rumah Mia, si gadis harimau tu. Malam tu lepas solat isyak di masjid, mereka buat doa selamat. TJ perhati dari solat maghrib hingga ke waktu isyak, Syam macam tak nak berenggang dengan Datuk TJ dan Haji Basilam. Wajahnya nampak tak ceria. Lepas selesai doa selamat, mereka saling bersalaman dan berpelukan dengan Datuk TJ, Haji Basilam, Andi dan TJ. Lepas subuh ada kereta yang akan bawa kamu ke Sungai Penuh, kata ketua kampung. Besoknya lepas solat subuh, mereka tinggalkan kampung halaman Syam. Pemandu kereta perkenalkan diri sebagai Adi Putra, berusia sekitar 50-an. Ada hubungan keluarga dengan Pak Imam. Di pagi yang dingin dengan kabut tebal yang menutup puncak Gunung Ganang dan Bukit Bukau Tanah Kerinci, kereta terus dipandu dengan berhati-hati oleh Adi Putra. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.